Salam sejahtera semua. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan berkenaan sistem kewangan di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada Lam Sing Kian dengan nombor matriks A188078, Lim Pei Shing dengan nombor matriks A188018, Tian Zi Yun dengan nombor matriks A188058 dan Oi Yi Lim dengan nombor matriks A187165. Baiklah, apa itu sistem kewangan? Sistem kewangan merupakan sistem yang membolehkan berlakunya pemindahan dana di antara pemberi pinjaman, pelabur dan peminjam. Sistem kewangan melibatkan hubungan yang kompleks antara pasaran kewangan, institusi kewangan, instrumen kewangan, perkhidmatan kewangan, pengamal kewangan dan juga peraturan urus niaga kewangan. Di Malaysia, sistem kewangan terdiri daripada 3 unsur penting, iaitu yang pertama, pasaran kewangan, yang kedua, institusi kewangan dan yang tiga, badan kawal selia. Dalam pasaran kewangan, kami ada pasaran modal, pasaran wang, pasaran pertukaran mata wang asing, pasaran derivatif dan pasaran offshore. Bagi bahagian institusi kewangan pula, kami ada institusi kewangan perbankan dan institusi kewangan bukan perbankan. Dan untuk badan kawal selia, kami ada Bank Negara Malaysia, Bursa Malaysia dan juga Suruhanjaya Security. Pasaran kewangan. Pasaran kewangan ialah pasaran di mana dana dipindah daripada golongan yang mempunyai lebih dana kepada golongan yang mempunyai kurang dana. Dana tersebut dikenali sebagai aset kewangan bagi pemberi pinjaman dan liability bagi peminjam. Di Malaysia, pasaran kewangan terdiri daripada yang berikut: pasaran modal, pasaran wang, pasaran pertukaran wang asing, pasaran derivatif, pasaran luar pesisir. Apakah fungsi pasaran kewangan? Fungsi pasaran kewangan yang pertama ialah kecairan. Pasaran kewangan menyediakan mekanisme untuk jual beli instrumen kewangan dengan lebih cepat dan mudah. Instrumen kewangan mempunyai tahap kecairan yang tinggi dan boleh diurus niaga dengan cepat. Yang kedua ialah mengintegrasi maklumat pasaran. Pasaran kewangan menyediakan maklumat berkaitan dengan pasaran seperti jangkaan pulangan, risiko dan lain-lain. Pasaran kewangan juga membenarkan penjual dan pembeli berinteraksi untuk menentukan harga instrumen kewangan. Selain itu, ia memudahkan individu membuat keputusan membeli dan menjual instrumen kewangan. Fungsi yang ketiga ialah pertukaran risiko. Risiko kewangan berkaitan analisis konsep statistikal, menerangkan seragam pulangan di sekitar jangkaan pulangan. Melalui urus niaga jual beli instrumen kewangan, risiko akan bertukar tangan antara penjual dengan pembeli. Jenis-jenis pasaran. Pasaran modal. Pasaran modal adalah untuk memperoleh dana jangka panjang yang terdiri daripada pasaran saham dan pasaran bon sukuk. Pasaran ini membindakan sekuriti jangka panjang yang ditertibkan kerajaan dan badan perdagangan swasta kepada pelabur. Instrumen kewangan dalam pasaran ini berisiko tinggi tetapi mampu memberi pulangan yang tinggi kepada pemegang instrumen. Kebanyakan firma menggunakan pasaran modal untuk mendapatkan dana bagi pelaburan jangka panjang seperti pelaburan dalam logik, teknologi dan mesin. Peserta pasaran terdiri daripada pelabur, bank dan syarikat insurans. Fungsi pasaran modal yang pertama adalah sebagai pergerakan tabungan. Pelaburan modal merupakan sumber terpenting menggerakkan dana yang tidak aktif dalam kitaran ekonomi. Dengan cara itu, dana yang tersimpan dalam digerakkan ke dalam pelabur yang betul. Fungsi pasaran modal yang kedua adalah sebagai peluang pelaburan. Pasaran modal mampu meningkatkan sumber dana untuk jangka panjang. Oleh itu, pasar ini menyediakan peluang pelaburan kepada orang awam dan institusi untuk melabur dalam instrumen jangka panjang seperti saham, bond, unit, amanah dan lain-lain yang menjanjikan pulangan dalam bentuk kaedah faedah, dividen dan keuntungan modal.
Pasaran wang ialah sebuah pasaran di mana instrumen kewangan jangka pendek sahaja diurus niaga bagi membekalkan dana kepada peserta pasaran. Pasaran wang ini diurus niaga berdasarkan peranan sistem perbankan. Instrumen kewangan dalam pasaran ini lebih cair dan mempunyai perubahan harga yang rendah. Peserta pasaran wang terdiri daripada bank perdagangan, syarikat kewangan, bank pelaburan, dan lain-lain. Fungsi pasaran wang ialah membolehkan syarikat memperolehi sumber dana melalui penjualan sekuriti kewangan jangka pendek. Selain itu, pasaran wang membolehkan pelabur melabur dalam tempat yang selamat disebabkan kadar kecaran yang tinggi dan tempoh matang yang pendek. Seterusnya, marilah kita tengok apa itu pasaran pertukaran mata wang asing. Pasaran ini merupakan pasaran di mana berlaku urus niaga mata wang antara bank dan institusi kewangan antara satu mata wang dengan mata wang lain. Transaksi pertukaran yang dilakukan mestilah tertakluk di bawah Akta Kawalan Pertukaran 1953. Pasaran ini berperanan untuk menentukan kadar pertukaran berdasarkan permintaan dan penawaran mata wang yang dipengaruhi imbangan dagangan, dasar bank pusat, dasar ekonomi, inflasi dan lain-lain. Akhirnya, peserta pasaran terdiri daripada bank pusat, institusi perbankan, syarikat tukaran mata wang dan broker tukaran mata wang. Jadi, apakah fungsi pasaran ini? Fungsi pasaran pertukaran mata wang asing termaksudlah yang pertama, membantu institusi melaksanakan urus niaga bertukaran mata wang dan yang kedua, membantu peniaga dan pelabur antarabangsa menukarkan mata wang. Pasaran derivatif. Pasaran derivatif ialah pasaran instrumen kewangan hadapan yang menyediakan alat-alat pengurusan risiko yang efektif dan selamat dalam produk komoditi dan kewangan. Contoh produk komoditi adalah sumber asas dan produk pertanian seperti minyak mentah, emas dan lain-lain. Ia menguruskan pendedahan terhadap turun naik kadar faedah, risiko saham dan indeks saham di pasaran hadapan. Marilah kita tengok fungsi pasaran derivatif. Pasaran derivatif memberikan kemudahan kepada pelabur yang memerlukan alat pelabur yang inovatif dan fleksibel yang dapat mengambil peluang-peluang daripada pasaran global. Selain itu, fungsi pasaran derivatif ialah menawarkan pulangan melebihi purata yang wajar dan perlindungan portfolio kepada pelabur. Pasaran luar pesisir. Pasaran luar pesisir adalah kumpulan syarikat yang diiktiraf oleh undang-undang sebagai satu entiti yang berasing serta dengan liability yang terhad. Pasaran ini berniaga dalam transaksi bukan ringgit dan dengan bukan emas tautin sahaja. Pasaran ini bertujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di Labuan dan meningkatkan pembangunan Malaysia sebagai pusat perniagaan. Pasaran ini dimiliki penuh oleh Bursa Malaysia Berhad. Institusi kewangan ialah syarikat-syarikat kewangan yang kegiatan utamanya adalah mengumpulkan wang dari masyarakat dan perusahaan dan meminjamkan semula wang tersebut kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Institusi ini menawarkan pulangan melebihi purata yang wajar dan perlindungan portfolio kepada pelabur. Mereka menawarkan kemudahan untuk aktiviti perlindungan nilai yang boleh menghasilkan pembiayaan yang cekap untuk portfolio pelaburan. Institusi kewangan perbankan. Institusi kewangan perbankan pertama ialah Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia merupakan badan berkanun yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia. Bank Negara Malaysia mempunyai seorang gubernur yang melapor terus kepada Menteri Kewangan Malaysia dan memaklumkan hal-hal berkaitan dengan dasar sektor monetari dan kewangan kepada Menteri. Bank Negara Malaysia menggalakkan kestabilan monetari dan kewangan bagi menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi Malaysia yang mampat. Fungsi Bank Negara Malaysia pertama ialah merumuskan dan mengendalikan dasar monetari di Malaysia. Kedua ialah mengeluarkan mata wang di Malaysia.
Ketiga ialah mengawal selia institusi kewangan yang tertakluk kepada undang-undang yang dikuatkuasakan oleh bank. Keempat ialah mengadakan pengawasan ke atas pasaran wang dan pasaran pertukaran asing. Yang akhir sekali, BNM menjalankan pengawasan ke atas sistem pembayaran. Seterusnya, bank perdagangan. Bank perdagangan dimiliki oleh swasta dan aktivitinya adalah berteraskan keuntungan. Bank perdagangan menggunakan kaedah perbankan konvensional yang mengamalkan urusan berdasarkan kadar faedah. Bank ini dikawal oleh Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan menerima deposit tetap. Contoh-contoh bank perdagangan termasuklah Maybank, CIMB Bank Berhad dan RHB Bank Berhad. Jadi, apakah fungsi bank perdagangan? Yang pertama, mengumpulkan tabungan. Yang kedua, memberi kredit ataupun pinjaman kepada yang wajar menerima. Yang ketiga, melicinkan mekanisme pembayaran. Yang keempat, memudahkan kaedah pembayaran dan pembiayaan perdagangan antarabangsa. Yang kelima, membolehkan pengiriman wang dengan pelbagai kaedah sama ada dalam atau luar negara. Dan yang keenam, menyediakan peti keselamatan peribadi. Bank Islamik. Bank Islamik ialah institusi perbankan yang diwujudkan untuk menyediakan kemudahan dan perkhidmatan bank yang dilandaskan hukum syarak. Kemudahan yang disediakan adalah sama dengan bank konvensional lain kecuali perkhidmatannya berlandaskan prinsip syarak. Kaedah perbankan Islam mengamalkan urusan berlandaskan hukum syarak dan dikawal oleh Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Contohnya ialah Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Muamalat Affin Islamic Bank Berhad. Marilah kita tengok fungsi perbankan Islam. Yang pertama ialah Al-Wadiah, dikenali sebagai akaun semasa atau simpanan. Pendidik sebagai pemegang amanah deposit tunai penabung-penabungnya, dividen dibayar jika bank memperolehi keuntungan. Yang kedua ialah Al-Murabahah. Bank membeli harta untuk pelanggannya. Harta benda tersebut dijual kepada pelanggannya pada harga yang lebih tinggi dan dipersetujui. Pelanggannya akan menjelaskan bayaran secara ansuran mengikut perjanjian. Yang ketiga ialah Al-Musyarakah. Bank menyumbangkan sebahagian modal untuk membiayai projek pelanggannya. Bank dan peminjam berkongsi pengurusan, pembahagian keuntungan atau kerugian berdasarkan nisbah sumbangan modal yang dipersetujui. Bank pelaburan. Bank pelaburan merupakan institusi kewangan yang membantu individu, badan korporat dan kerajaan memperolehi modal dengan bertindak sebagai ejen kepada pelanggan di dalam terbitan sekuriti. Bank pelaburan juga menerbitkan dan menyenaraikan saham dan menguruskan portfolio pelaburan. Contoh bank pelaburan adalah sebagai Affin Investment Bank, CIMB Investment Bank, RHB Investment Bank dan Kenanga Investment Bank. Fungsi-fungsi bagi bank pelaburan adalah menerbitkan dan menyenaraikan saham dan menguruskan portfolio pelaburan, menyediakan khidmat nasihat korporat, menggerakkan dana penyimpan besar melalui pelaburan dalam pasaran saham, menjalankan aktiviti pembrokeran produk-produk pasaran modal, menjalankan perniagaan pengurusan dana dan unit amanah, memberi pinjaman bersindiket untuk membiayai projek mega syarikat berhad, menanggung jaminan terbitan saham baharu. Institusi kewangan bukan perbankan. Syarikat insurans merupakan perusahaan swasta yang menghasilkan keuntungan dengan menawarkan perlindungan terhadap risiko kepada pelanggan. Sebagai balasan, pelanggan dikenakan bayaran dalam bentuk premium. Syarikat insurans aktif dalam pasar modal dengan melaburkan sebahagian daripada kumpulan wangnya dalam sekuriti atau kerajaan. Fungsi syarikat insurans ialah membayar pampasan kepada pemegang polisinya terhadap risiko-risiko seperti kerugian harta benda, kehilangan nyawa dan lain-lain. Selain itu, syarikat insurans mengeratkan pembangunan ekonomi negara
dengan pelaburan dana premium yang diterima dalam surat jaminan kerajaan, surat jaminan korporat, harta tetap dan lain-lain. Seterusnya, institusi kewangan pembangunan. Institusi kewangan pembangunan ditubuhkan khas untuk menggalakkan sektor-sektor ekonomi strategik tertentu. Antara fungsinya termasuk yang pertama mengkhusus dalam penyediaan pinjaman jangka sederhana dan panjang, modal equity dan jaminan untuk pinjaman-pinjaman. Yang kedua, menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan perunding dan nasihat dalam pengenalpastian dan pembangunan projek-projek baru, nasihat dan bantuan kewangan teknikal dan pengurusan. Dan yang ketiga, menjadi pelengkap kepada institusi-institusi perbankan dalam menyediakan pembiayaan kewangan untuk sektor-sektor strategik seperti pertanian, infrastruktur, perkapalan, perkilangan dan ekspor dan juga perusahaan kecil dan sederhana. Contoh institusi kewangan pembangunan yang kami ada ialah Bank Pembangunan Malaysia Berhad, Agrobank, SME Bank dan juga Exim Bank. Lembaga Tabung Haji. Lembaga Tabung Haji ditubuhkan pada 30 September 1963. Tujuan utamanya adalah membolehkan orang Islam menabung bagi menunaikan fardu haji. Ia juga membolehkan orang Islam mengambil bahagian yang berkesan dalam bidang penanaman modal melalui cara halal di sisi Islam. Lembaga Tabung Haji akan memberikan perlindungan dan kebajikan jemaah haji melaksanakan fardu haji dengan menyediakan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan. Apakah fungsi lembaga tabung haji ini? Fungsi lembaga tabung haji ialah yang pertama, menguruskan perjalanan haji bagi umat Islam. Yang kedua ialah menyediakan kemudahan tabung untuk umat Islam menabung. Yang ketiga ialah dana simpanan digunakan untuk tujuan pelaburan dalam kegiatan berlandaskan hukum syarak. Yang keempat, menyediakan pinjaman kepada pelanggan untuk tujuan perubatan, pendidikan atau pembelian aset. Kumpulan wang persaraan. Skim kewangan yang dibentuk untuk tujuan menyediakan keselamatan sosial dengan cara faedah persaraan, perubatan, kematian dan ketidakupayaan kepada ahli dan tanggungan mereka. Kumpulan wang persaraan merangkumi kumpulan wang simpanan pekerja, kumpulan wang simpanan guru, pertubuhan keselamatan sosial dan lembaga tabung angkatan tentera. Fungsi bagi kumpulan wang persaraan ialah pengurusan caruman daripada kerajaan persekutuan, badan berkanun, pihak berkuasa tempatan dan agensi-agensi lain. Pentadbiran pengurusan dan pelaburan dana dalam ekuiti, sekuriti pendapatan tetap, instrumen pasaran wang dan bentuk-bentuk pelaburan lain. Pengurusan pembayaran pension, memberi perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja dan tanggungannya. Bank Simpanan Nasional atau BSN ditubuhkan pada 1 Disember 1974 di bawah Akta Parlimen. BSN merupakan sebuah bank di bawah pengawas Government Owned Bank. Bank ini ditubuhkan untuk menggalakkan tabungan bagi golongan yang berpendapatan rendah. Fungsi BSN ialah menyediakan saluran untuk menyimpan dan melabur bagi orang awam dengan menawarkan rangkaian perkhidmatan perbankan yang komprehensif. Selain itu, BSN menggalakkan dan mengembleng simpanan terutamanya daripada para penyimpan-penyimpan kecil. BSN menanam tabiat berjimat cermat dan menyimpan. BSN juga menggunakan dana bank untuk pelaburan, termasuk membiayai pembangunan ekonomi negara. Seterusnya, marilah kita tengok berkenaan Badan Kawal Selia di Malaysia. Di Malaysia, Badan Kawal Selia terdiri daripada yang berikut: Bank Negara Malaysia, Bursa Malaysia dan Suruhanjaya Security. Yang pertama sekali, Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia merupakan bank pusat Malaysia yang berada di puncak struktur monetari dan kewangan negara.
Objektif utama bank ini adalah untuk menggalakkan kestabilan monetari dan kestabilan kewangan yang kondusif untuk pertumbuhan mampan ekonomi Malaysia. Fungsi-fungsi Bank Negara Malaysia dalam mengawal selia termasuklah untuk mengawal selia dan menyelia institusi kewangan yang tertakluk kepada undang-undang yang dikuatkuasakan oleh bank, untuk mengadakan pengawasan ke atas pasaran wang dan pasaran pertukaran asing, untuk menjalankan pengawasan ke atas sistem pembayaran dan akhirnya untuk menggalakkan rejim kadar pertukaran asing yang selaras dengan asas ekonomi. Bursa Malaysia. Bursa Malaysia ialah sebuah syarikat pemegang bursa yang diluluskan di bawah Seksyen 15 Akta Pasaran dan Perkhidmatan Modal 2007. Bursa Malaysia merupakan sebuah syarikat awam yang terhad oleh saham-saham di bawah Akta Syarikat 1965. Bursa Malaysia mengendalikan sebuah bursa bersepadu yang menawarkan produk-produk equity, derivatif, bond serta produk-produk Islam dan menyediakan jualan luas bagi pilihan-pilihan berlabur secara global. Kita tengok apakah fungsi Bursa Malaysia. Yang pertama, pengawal dan operator pasaran barisan hadapan bagi sekuriti dan derivatif yang didagangkan di bursa. Yang kedua ialah mempunyai tanda wujud dan tata urus serta peraturan-peraturan yang mengawal tindak tanduk organisasi-organisasi peserta dagangan masing-masing dalam urus niaga sekuriti dan derivatif. Bursa Malaysia juga bertanggungjawab bagi pengawasan pasar dagangan dan bagi penguatkuasaan keperluan penyenaraian yang membutuhkan kriteria-kriteria penyenaraian, keperluan pendedahan dan piawaian-piawaian yang perlu dikekalkan syarikat-syarikat tersenarai. Suruhanjaya Security. Suruhanjaya Security Malaysia bertanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal di Malaysia dengan kuasa penyiasatan dan penguatkuasaan. Ia melapor kepada Menteri Kewangan dan akaunnya dibentangkan di Parlimen setiap tahun. Antara fungsi pengawalan selia Suruhanjaya Security termasuklah mengawal selia bursa-bursa, rumah-rumah pencelasan dan depository pusat. Pihak berkuasa bagi mendaftar prospektus syarikat selain daripada kelab rekreasi tidak tersenarai. Pihak berkuasa bagi meluluskan terbitan-terbitan bond, mengawal selia semua perkara yang berhubungkan dengan security dan kontrak-kontrak niaga hadapan. Memastikan perilaku yang betul di kalangan institusi pasaran dan individu berlesen. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Terima kasih.